Okey, menurut Bantol 1998, komunikasi merupakan pertukaran maklumat di antara manusia bagi tujuan pencapaian maksud yang sama. Okey, secara ringkasnya apa yang saya faham tentang komunikasi ni. Komunikasi ni merupakan penyampaian ataupun satu pemindahan maklumat ataupun mesej dari individu kepada individu yang lain. Ia juga merupakan proses untuk mewujudkan satu kefahaman tentang mesej yang ingin disampaikan dan kedua-dua belah pihak mempunyai kefahaman yang dikongsi secara bersama. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan satu proses pertukaran dan perkongsian maklumat daripada penyampai kepada pendengar secara langsung dalam bentuk tulisan atau lisan. Manakala komunikasi bukan verbal pula bermaksud komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung dan tidak memiliki struktur yang standard seperti bahasa, namun dengan interpretasi, individu tersebut dapat memahami maksud orang lain. Contohnya, bahasa isyarat, bahasa tubuh dan sebagainya. Pendapat saya, komunikasi ni dia penting sebagai salah satu medium untuk kita menyampaikan maklumat. Melalui komunikasi ni kita dapat sampaikan sesuatu maklumat kepada orang lain. Selalunya komunikasi seperti yang kawan saya cakap melibatkan dua hala. Jadi proses penghantaran maklumat tu dapat disampaikan daripada seseorang ke orang lain melalui proses komunikasi ini. Jadi kawan saya juga ada menyentuh berkaitan verbal dan non-verbal. Di situ kita dapat tahu kepentingan bahawa komunikasi ini merupakan interaksi dia interaksi dua orang, tak semestinya dia verbal macam kita cakap dengan orang kan, tak verbal macam bagi isyarat lah, tunjuk muka ke bagi isyarat ke tunjuk muka. Baiklah, seterusnya adalah komunikasi berkesan. Komunikasi berkesan mempunyai maksud yang berbeza daripada maksud komunikasi. Komunikasi berkesan bermaksud mesej yang disampaikan dapat difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima. Makna mesej yang difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima. Secara ringkasnya, konsep komunikasi berkesan, jika kita boleh membayangkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh orang lain, maka ia bermaksud mesej atau maklumat yang disampaikan adalah berkesan. Manakala, menurut Abdul Mauti 2006, komunikasi berkesan merupakan satu proses pemindahan makna yang terdapat dalam maklumat, idea dan perasaan. Ia melalui penggunaan simbol dalam bentuk lisan, bahasa badan, tulisan, visual atau simbol lain daripada pihak penerima dengan harapan akan menghasilkan maklum balas atau respon yang dihajati. Berikut merupakan ciri-ciri komunikasi yang berkesan. Yang pertama adalah bersifat empati. Yang kedua, menjaga air muka. Yang ketiga, bersikap terbuka. Yang keempat, bahasa tubuh yang berkesan. Yang kelima, menguasai teknik menyoal untuk mendapatkan maklumat. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang positif. Yang pertama adalah bersifat empati. Empati merupakan satu kebolehan untuk memahami dan berkongsi emosi serta perasaan dengan orang lain. Empati merupakan salah satu ciri yang penting dalam kepimpinan dan komunikasi. Empati sering diperlukan dalam komunikasi bagi memahami dan merasai sendiri apa yang dirasai oleh orang lain. Contohnya, jika pekerja ditimpa musibah atau kemalangan, pemimpin perlu mengambil tindakan dengan membantu pekerjanya. Mari kita lihat. Okey, kita boleh habiskan masyarakat hari ini. Semua boleh balik.
Selain itu, ciri komunikasi yang berkesan adalah menjaga air muka orang lain. Menjaga air muka adalah salah satu yang menyumbang terhadap keberkesanan sesebuah komunikasi. Hal ini kerana apa yang ingin disampaikan akan membentuk tingkah laku dalam proses komunikasi serta mempamerkan reaksi ketika berinteraksi, dan inilah yang dinamakan sebagai air muka. Contohnya, jika kita ingin menegur kesalahan seseorang, kita perlulah mengambil kira cara teguran kita agar kita dapat menjaga air muka atau maruah seseorang itu. Berikut merupakan contoh yang tidak patut dilakukan. Okey, awak Syafini. Yang awak ni pun satu kan? Kenapa awak asyik buat kerja cip cai? Kenapa awak buat ni? Kerja cip cai. Dia kena buat betul-betul sikit. Yang ketiga adalah bersikap terbuka. Bersikap terbuka bermaksud seseorang itu dapat menerima pandangan atau cadangan dan idea orang lain. Apabila seseorang itu dapat menerima pendapat orang lain, ia akan mewujudkan satu kerjasama dan mengelakkan pertelingkahan atau konflik daripada berlaku. Contohnya, pemimpin menerima cadangan anak buah secara terbuka dalam sesuatu mesyuarat. Video seterusnya jelas memaparkan seseorang pemimpin tidak memiliki sikap yang terbuka. Okey, pada pendapat saya, kita perlu adakan kutipan wang setiap keluarga sebanyak RM5. Yang tu saya kurang setuju lah dengan pendapat awak. Sebab awak bayangkan kadang-kadang kita kutip RM5, awak tak rasa ke yang tu akan membebankan ibu bapa? Kalau tak kurang kan, dalam sebulan ataupun itu jumlah yang ibu bapa tu mampu untuk bayar. Mungkin cadangan lain? Ataupun tak juga tak rasa lah. Saya rasa kita dah suka je. Saya tak setuju dengan awak. Tapi saya rasa itu keputusan saya terbaik. Seterusnya adalah bahasa tubuh yang berkesan. Bahasa tubuh merupakan salah satu komunikasi bukan lisan atau non-verbal. Cara seseorang berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh akan menentukan keberkesanan dalam sesebuah hubungan komunikasi. Video seterusnya memaparkan pemimpin tidak menggunakan bahasa tubuh yang berkesan. Mari kita lihat. Okey, berkaitan dengan kita punya program Zumba tu, macam mana awak dah ada jawatan masing-masing ke? Kalau tak ada, saya nak bagi. Belum ke? Okey, kalau awak jadi dah apa awak nak jadi? Awak jadi AJK makanan, awak jadi AJK 3K, awak jadi AJK. Yang kelima adalah menguasai teknik menyoal untuk mendapatkan maklumat. Menyoal merupakan salah satu cara yang mudah untuk mendapatkan maklumat. Dengan menggunakan kemahiran menyoal, kita dapat memperolehi maklumat ataupun info yang diperlukan. Menyoal juga menggalakkan interaksi dan hubungan sosial. Mari kita lihat video yang berikut. Okey, berdasarkan mesyuarat kita tadi, ada apa-apa nak tanya soalan? Okey, berdasarkan kita punya mesyuarat tadi, ada siapa-siapa yang tanya soalan yang tak faham? Saya buat. Saya tanya cara baru untuk Zumba ni bisa ya? Untuk yang tu nanti saya akan madukan balik sebab memandangkan keadaan tak mengizinkan. Okey, ada siapa-siapa yang nak tanya? Yang dekat ni di mana? Saya tahu. Mungkin kita akan gadakan di Pandang Kawat sebab Tapi kalau andai kata pada kawan guna oleh pada begitu, kita akan buat kita akan buat di sama ada Padang IK atau Padang Aman. Seterusnya adalah menjadi pendengar yang baik. Mendengar juga merupakan salah satu bahagian dalam komunikasi. Untuk menjadi pendengar yang baik, seseorang perlu memberi peluang kepada orang lain untuk memberi pendapat. Contohnya, apabila orang lain memberi pendapat,
Jangan menyampuk perbicaraannya kerana ia akan membuatkan seseorang itu terganggu. Video berikut menunjukkan pemimpin tidak mempunyai ciri pendengar yang baik kerana menghiraukan pandangan anak buahnya. Perlu adakan kutipan wang setiap keluarga sebanyak RM5. Yang tu saya kurang setuju lah dengan pendapat awak. Sebab awak bayangkan kadang-kadang kita kutip RM5, awak tak rasa ke iaitu akan membebankan diri ibu bapa? Kalau hutang kurang ataupun jumlah yang ibu bapa tu mampu. Okey, cara lain. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang positif. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Apabila kita menggunakan bahasa yang positif, pendengar akan memberi kerjasama yang baik. Gaya bahasa yang positif tidak menggunakan perkataan negatif untuk menegur atau bercakap dengan orang lain. Ia juga akan mencerminkan kualiti perkhidmatan yang akan kita berikan kepada klien atau pelanggan. Okey, berkenaan dengan projek Zumba kita, saya nak tanya AJK Penajaan, macam mana perkembangannya? Untuk AJK Penajaan berjalan dengan lancar. Saya sudah menghantar 2 surat pada 2 syarikat, tapi saya belum dapat maklumat lanjut. Nanti saya akan update kemudian kepada Puan. Okey, baik. Untuk slot Zumba, adakah anda semua sudah isi? Sudah Puan. Okey, terima kasih. Sebagai penutup, komunikasi merupakan medium untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Namun, apabila kita ingin bertutur dengan orang lain, kita perlulah mengambil kira ciri-ciri yang diperlukan agar komunikasi yang terhasil berkesan dan dapat difahami serta diinterpretasi dengan baik oleh pendengar.